faham, Allah Ta'ala nak ajak bak mayang, bak ibadat tu hak lepas ni kita buat korban. Awak reti semua kau buat korban, sampai dah melih korban pun tak reti nak buat macam mana lagi. Daging ni nak bagi macam mana tak reti lagi. Tua dah tapi tak reti nak bagi daging korban macam mana. Tu kata orang senang, duit ada, tapi nak buat korban tak reti cara dia. Betul tak? Ustaz ni nak bagi macam mana kata? 1/3. 1/3 untuk tuan yang empunya diri yang buat korban, 2/3 lagi sedekah mentah. Oh macam tu ke? Berapa kali dah buat korban? Tak tahu kata. Mana dia? Tu kita tak reti. Kita tengok orang nak buat korban, kadang malu Allah. Tahu mai adik-beradik kita buat korban, dia malas nak buat, kita buat biar. Tapi tak tahu cara kaedah dia. Ya, maka dia pun buatlah, bagi duit 500 selesai. Kata nak buat tak reti. Buat balik satu tumpuk dia ambil tu sepanggu tu, kenduri habis. Dia buat masak gulai, habis makan. Sempurna tak korban? Tak sempurna. Dia kena ambil kepada yang tuan punya 1/3 ya. 2/3 lagi sedekah mentah kepada orang. Tu kata korban betul. Tapi orang nak buatlah juga. Macam tu juga akikah pun. Jadi kita bertakwa pada Allah, kita tuntut ilmu, lakukan kebajikan berdasarkan ilmu tadi, sampai tahap kita takut kepada Allah, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, maka Allah Ta'ala akan beri didikan kepada kita. Terus dapat lorong, jumpa lorong untuk kebajikan, jumpa lorong untuk buat amal kebajikan dan sebagainya. Mudahlah. Tapi kita tak mau cari, susahlah. Di antaranya lagi, mampu membezakan ketika timbul kekeliruan atau berlaku sesuatu kemuskilan. Kita memang muskil memang. Muskil ni tiap-tiap hari boleh kata. Kalau soal dunia tak ada masalah. Nak tanam pokok pisang, tang tu ke tang ni, itu tak apa, tak jadi hukum dosa. Cuma hukum dosa ni pergi tanam di tempat orang, kita mengaku orang, tanah orang, tu dosa lah. Tapi dalam kawasan rumah kita, pokok pisang ni nak tanam tang ni ke tang tu, dia tidak menjadi hukum. Tanamlah tang mana pun. Tapi soal agama, bila main muskil, Allah Ta'ala bagi lorong, Allah Ta'ala bagi kemudahan. Senang tak? Senang. Kerana apa? Kita bertakwa dan Allah mendidik kita. Jadi mudahlah. Betul tak? Betul lah. Masa nak beranak, bini nak beranak, sakit ni tak ada cerita. Kita ni boleh buat memek muka ya. Seorang suami buat memek muka, Allah kesiannya kat bini ku, buat muka sedih lah. Tapi bini tu menanggung, tak tahu cerita. Nak abang tak tahu cerita. Kalau kata boleh pegang pokok pisang tu, waktu sakit tu pokok pisang tu boleh cabut. Betapa sakitnya Allah Ta'ala cerita. Waktu mengandung pun, mengandung dalam keadaan susah atas susah, Allah Ta'ala sebut. Apatah lagi nak melahirkan anak ni, tak tahu, tanya bini kita, dia tak tahu nak abang sakit macam mana. Kalau kita ni habis kuat terantik kerah, teratu lah, terantik kerah, tu tak sakit lagi berbanding dengan seorang perempuan yang melahirkan anak. Berat. Sakit ni tak tahu cerita lah. Tapi Allah Ta'ala bagi hilangkan kekeliruan itu. Bila lahirnya anak, dengar saja tangisan anak, hilang habis rasa sakit tadi. Itu dia. Itu bezanya orang musyrik dengan orang Islam ataupun orang mukmin. Ketika sakit tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebutlah apa pun, yang penting zikrullah, zikir pada Allah. Hilang beranak tu, hilang sakit dia serta. Dengar tangisan anak ni, Allah Ta'ala bagi kegembiraan yang amat dahsyat. Dia bagi satu kegembiraan yang cukup luar biasa bagi ibu yang melahirkan anak. Mai satu masalah kat bapak pula, nak azan telinga mana dulu, mampu tekbir ada telinga 2, kalau ada telinga 8, mampu pening tu apa? Lah ada telinga 2 pun dia pening lah. Nak azan ke nak iqamat, telinga mana satu? Oh kacau juga. Tu bukan main nak nikah 3. Nak azan dengan iqamat pun tak tahu lagi. Mujuk Tok Wan mai, dia kata ayah pergi bang nak terberak. Habis cerita Tok Wan juga kena. Tok Wan pun pergi iqamat. Tok ayah tak bang, abang tak minyak apa lah, lohok tak masuk lagi. Macam tu pula dah. Dia ingat nak bang ni masuk waktu kan? La ilaha illallah.
Waktu orang buat tu, aku buat tu, cucu aku dulu, patutlah. Patutnya azan dan iqamat, telinga kanan azan, iqamat telinga kiri, mana-mana pun boleh lah. Afdalnya azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Oh, faham kok lain pula. Dah ustaz, iqamat perempuan kan, bayi perempuan kan, azan bayi lelaki kan, macam tu pula dah. Mujuklah, tak apalah, azan pun janji sebut nama Allah. Payah sangat. Jadi bila kita bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan hilangkan kekeliruan atau berlaku kemuskilan. Muskil ni macam-macam. Kadang kita ada masalah, orang lain ada masalah, dia mai habaq kita percaya sebelah pihak. Orang yang cerdik, orang yang bijak, dia takkan percaya. Kadang orang mengadu ni, kawan ni macam ni, jangan percaya lagi. Kalau kata orang takwa dan beriman pada Allah, jangan percaya. Dengar saja boleh, tapi dengar pihak yang kedua pula, baru boleh kita buat keputusan. Kes yang berlaku, kes perceraian ni macam tu lah. Kadang mak pak ni, tugas fungsi mak pak ialah bagi anak dengan menantu dia duk bagi elok, bagi anak dengan menantu duk bagi bahagia. Tapi dah mak pak ni menyebelahi anak dia, berlakulah perceraian. Kadang pasal menantu ni kerja tak hebat, kerja kelang gaji hak basic 600, tak kenal lah. Padahal dia kena bersyukur pada Allah kerana menantu dia ni lah memelihara anak dia. Menantu jantan ni lah bela anak betina dia ni, boleh beranak, bagi pakai, bagi makan minum, tak sedar diri. Tapi tak, dia yang menyembelahi kepada anak perempuan dia. Timbul tak kekeliruan? Orang yang bertakwa beriman, dia akan habaqkan anak dia, hang sabar, sabar wahai anakku, ada masalah mai habaq kat ayah, ayah cuba selesaikan. Macam tu cara dia. Ni dengar-dengar, oh macam tu no. Oh, awak lelaki hang duk bagi kat mak dia juga. Oh, mana boleh hang tu bini hang kena bagi kat hang tu. Tu pak bengong tu. Tu benarnya kita lupa. Wanita yang lupa ni banyak. Dia tak tahu bahawa tanggungjawab suami dia tu berat. Bukan kata untuk diri dia, tetapi untuk mak pak dia juga tidak akan terputus. Tu yang mana bini tak faham ni masalah. Dia kata, oh hang bila abang dah beli nikah ni bagi tumpuan sepenuhnya kat kami lah, kami keluarga abang. Mana cin dengan mak? Dah, dia tak faham bahawa suami bila dia menikah pun tugas paling utama mak pak. Habis tu jangan duk kata sesiapa yang berani membahagiakan anak dara orang tanpa dia membahagiakan mak pak dia, mohong lah. Ini janji Allah. Sebab tu orang yang kahwin, yang ada ilmu, yang takwa, dia akan membahagiakan dulu mak pak dia, baru keluarga dia Allah Ta'ala bagi bahagia. Kalau tidak sampai bila pun mohong lah. Dia akan berada di bawah telunjuk bini dia. Orang berada bawah telunjuk bini ni dayuh. Dayuh cerita dia, dayuh ni tak bau syurga. Bukan kata tak masuk syurga, bau syurga pun dah. Termasuk fasik tu, menyebelahi isteri dan anak-anak, menyakiti hati mak pak. Jangan bermain tu. Orang yang menyakiti hati ibu bapa, tak tahulah. Walaupun dia hanya berkeliling dengan mak, tapi mak tu dah laki, laki tu pak dia, dua-dua sekali menyakiti hati kedua ibu bapa. Na'udzubillah. Jadi janganlah termasuk dalam kalangan yang Allah Ta'ala sebut, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Orang-orang yang beriman akan diberikan syurga oleh Allah. Kerana apa? Kerana apa-apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi ni, kerja apa? Amalan soleh. Amalan soleh ni apa? Benda-benda baik ya. Mai surau, mai jemaah, balik, buat tanggungjawab sebagai ahli keluarga, buat tanggungjawab masing-masing. Tak teruk mana pun, setiap hari benda yang sama ya. Tak berubah pun, benda yang sama. Mayang benda yang sama. Esok main lohok, lusa main lohok. Lagi mana duk ada, lohok tu tetap ada, dia takkan berubah. Tapi ingat kata Allah, orang-orang yang fasik, orang yang banyak melakukan dosa, mereka akan masuk dalam ganjaran yang Allah Ta'ala bagi, neraka.
Setiap kali mereka nak keluar, kata Allah, malaikat akan menghumban mereka kembali ke dalam neraka. Zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Rasailah azab api neraka yang dulu kamu dustakan, tak percaya ketika mana hidup di dunia. Siapa tak percaya ni? Orang tak beriman, orang tak takwa. Kalau kata dia percaya ada surga, ada neraka, mana mungkin dia akan lebihkan perhatian kepada isteri mengatasi daripada kedua ibu bapa dia. Ini memang mak pak ni bila dia muda tak pergi, kita pergi balik-balik. Bila dia tua ni, hampa nak balik dah ke? Dia akan tanya. Bila dah tua ni, dia nak kita sentiasa berada di sampingnya. Tapi dia faham kita pun ada tanggungjawab. Dia akan tanya, hampa nak balik dah ke? Tak apalah, balik. Tu. Bayangkanlah orang-orang yang tak ambil tahu hal tentang kedua ibu bapa dia. Susah loh itu. Kalau tidak, kenapa Allah Ta'ala suruh taat kepada ibu bapa? Kenapa Allah Ta'ala suruh buat baik kepada ibu bapa? Itu makna dia. Kalau kita buat yang utama, insya-Allah anak nombor 2, bini kita, anak-anak tentu akan bahagia, kerana kita sudah membahagiai kedua ibu bapa kita. Jadi orang yang beriman takwa, Allah Ta'ala bagi buka jalan. Ada masalah dihilangkan oleh Allah. Ada masalah apa pun akan diselesaikan dengan sempurna. Kerana apa? Dia bertakwa kepada Allah, dan Allah memberi jalan, memberi bantuan kepada dia. InsyaAllah siapa-siapa yang takwa akan jadi macam tu. Juga sebagai penebus kesalahan dan penyuci dosa-dosa. Bertakwa macam mana pun dia ada dosa juga. Tapi bila orang sentiasa bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Suratul Anfal ayat 29. Hai orang-orang beriman, kiranya kamu takut kepada Allah, nescaya Dia, yakni Allah akan mengurniakan kamu pengenalan untuk membeza antara yang benar dengan yang salah, dan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu, dan Allah mempunyai kelebihan yang besar. Diceritakan dalam suratul Anfal ayat 29. Ini juga Allah Ta'ala tekankan, sekiranya kita takut kepada Allah, ada hikmah di sebaliknya. Kita takut nak buat maksiat, ada hikmah di sebaliknya Allah Ta'ala bagi, iaitu Allah Ta'ala akan kurniakan pengenalan. Kita mengetahui, kita ambil tahu, kerana Allah Ta'ala mendidik kita membezakan yang mana benar dan yang mana salah. Kecil, besar ke, halus ke apa ke, kalau ada salah, kita dapat kenal dengan izin Allah. Betul tak? Dulu kita kecil-kecil, dululah jumpa duit tengah jalan hak siapa pun kita bedai. Dulu susah. Kalau jumpa duit sekupang, 2 kupang tu, Allahu Akbar, berasa macam rezeki, macam harta karun. Lah kita mengaji, kita tahu dah, walaupun jumpa di dalam masjid, jumpa dalam surau, jumpa di jalan, kita tahu tu bukan hak kita. Walaupun RM50, 100, tapi bukan hak kita. Allah Ta'ala ada didik kita. Hang nak takwa tak? Kalau bertakwa, serahkan pada yang sepatutnya. Kalau ikut tak takwa, dia bedai lagi. Masya Allah, ini rezeki. Saya pernah jumpa di depan mata kepala saya orang tua dah, orang dalam 70-an lebih dah. Dia duduk jalan kaki balik daripada kedai. Kawan tu naik motor, duit dia tabung. Dia kutip buat tarti. Dia kutip-kutip buat poket dia. Tua dah. Kalau ikut makna tua ni, nak pergi ke mana tu? Nak jadi muda kan? Tak dah. Tua ni, dia nak pergi ke kubur. Duit tu tabak, saya tengok depan mata. Lah, Pak Long ni dia balas kat dia kan? Lepas tu kawan tu main saya, abang tu dulu Pak Long tu dia pergi jumpa kadak, wallahualam. Tu dia anak abang tu. Mudah-mudahan dia bagilah. Tu kita nampak kan. Kalau tak nampak, Allahualam. Makna kata Allah Ta'ala, kalau orang yang bertakwa, dia akan bagi jalan keluar. Dia kenalkan kepada kita yang mana salah, yang mana betul. Dia akan diberikan jalan keluar. Dan juga disebut, dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu, dan Allah mempunyai kelebihan yang besar. Kita tak mau yang lain daripada Allah, ampunan.
Kita nak pengampunan lah. Kalau bila ampun, adalah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada pengampunan, siapa lagi yang kita nak? Di dunia boleh kita tumpang-tumpang dengan kawan, di akhirat tak ada apa, melainkan di sisi Allah jua yang akan memberikan pengampunan kepada kita. Ini jelas. Kemudian disebut lagi di antara kebaikan-kebaikan yang lain lagi ialah keselamatan dari api neraka. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah thumma nunajjil ladzina taqaw. Surah Maryam ayat 71 dan 72. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan melaluinya api neraka. Itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, di akhirat kelak setiap manusia, bukan wakil. Kok kalau kata kita mak pak kita dah, ayah wakil lah, pilintas titik sirat mustaqim. Kalau ayah okey, kami pun boleh masuk. Tak. Setiap yang bernama Muslim, yang beriman, bertakwa, wajib melintasi titik siratal mustaqim. Tak boleh wakil, Tok Imam tolong lintas kami. Kalau Tok Imam okey, kami pun beres lah. Tak. Setiap orang yang sebut, Allah Ta'ala sebut ni, melintasi titik sirat, yang di dalam hadis diceritakan api neraka akan mengait siapa-siapa yang tidak beriman, yang amalan dia tidak kuat. Api inilah yang kekait orang itu akan jatuh dalam neraka Jahannam. Dan Allah Ta'ala sebut, itulah keputusan Tuhanmu yang tidak dapat dihindarkan. Semua akan melintasi titik sirat. Hatta dalam keadaan merangkak, dalam keadaan dengan keadaan muka, berjalan dengan muka, akan melintasi titik sirat. Ada yang jatuh, ada yang rebah, bangkit, rebah, bangkit, rebah, bangkit, akhirnya selamat juga sampai ke syurga. Ada yang tak sempat, api kait dah, gedebum jatuh dalam api neraka. Nak ragas macam mana ni? Tak boleh ragas dah, jatuh dalam api neraka. Kita kalau kena api, minyak meletik pun kelupuk. Minyak panas kelupuk. Kena exhaust motor pun sudah. Minggu dua baru nak lega. Ini api neraka, bukan api di Malaysia, bukan api di dunia, api neraka. Mana dia setiap daripada kita akan melintasi titik sirat. Dan Allah Ta'ala sebut, thumma nunajjil ladzina taqaw, lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang akan selamat sampai ke titik seberang sana, yang di sana diberikan ganjaran syurga yang berbagai-bagai tingkat. Jadi kalau di dunia kita ambil lesen, dia ada lintas titik, ada no. Tu hak jalan kecil ada kan, ambil lesen air kan. Tu tak apa, kalau jatuh pun ada orang tolong. Pusingan U ke, pusingan 8 ke, tu ujian. Hak dia akhirat ni bukan ujian dah. Kita di dunia ni lah ujian. Siapa yang lulus, selamatlah di sana. Dan Nabi kata, nak lintas titik sirat berdasarkan amalan. Siapa orang amal banyak, amalan soleh, amalan kebajikan, insya-Allah dengan izin Allah selamatlah sampai ke sana. Kalau tak selamat, makna dia faham-faham lah. No, kok di dunia dia tak redha macam-macam ke? Ni minyak naik pun berapa macam-macam. Kita minyak naik kena ucapkan terima kasih banyak-banyak. Redha dengan apa? Pujian Allah Ta'ala. Ucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita kerana menaikkan minyak 2 kupang, dan malaikat pun tulis pahala lebih juga berdasarkan minyak RON 95 ataupun 97. Jadi pahala pun bertingkat ganda lah kan. Tapi kita ni macam-macam, kata kat Tok Najib siang dia. Dia nak buat macam mana dia mimpin. Kalau kita mimpin pun betul je kan lah. No? Tapi kita negara maju. Negara maju ni macam mana tuan-tuan? Boleh tak buat perbandingan dengan Singapura dan Thailand? Nak kata maju lah. Saya ingat saya sembang dengan seorang orang-orang, dia duduk di Johor. Dia kata kita ni bah rapid ni tahun berapa? Bah rapid baru operasi tahun berapa? Tahun 2000 no? Ada? Ingat?
Lebih kurang tu kot no. Tahun 1980 ada bah repeat. Tak ada kan. Di Singapura tahun 79 dah. Bah jenis net buh tabung macam bah repeat tu, bah ikon tu. Kita baru sangatnya. Maju ke kita? Kalau kita maju, tak tahu. No? Kita tak tahu kita nak kata maju macam mana, wallahu alam. Jalan pun tumpuk kata berlubang mata kan. Cuba pergi tengok kot siam kau. Jalan macam mana. Elok kami. Kita ni drive shaft kerja kena tukar. Terjun lopak, terjun hak nu. Macam-macam lah. Kita nak menuju kepada negara maju. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya lagi, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Surah Az-Zumar ayat 61. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan, yakni orang bertakwa, ke tempat keberuntungan. Mereka tiada disinggung oleh keburukan dan mereka tiada berduka cita. Dan mereka tiada berduka cita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, lihat daripada surah Az-Zumar ayat 61. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Kita ni dalam kehidupan kita ni, kalau kata sebuah kereta tu dipunggah, dibuka semua komponen-komponen dia, letakkan satu per satu, tayar sini, steering sini, dia punya enjin, komponen enjin ni, kita nak beli ke tak? Rasa tak beli no. Kalau sebuah BMW dirongkai semua komponen-komponen dia, kita nak beli tak? Tak beli. Kita nak beli sebuah kereta yang sempurna. Dan kalau kita pergi tengok pun, kita nak letakkan harga, ataupun orang letakkan harga, kita nak belek, kalau semua kita nak belek, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, kita nak tengok sempurna pun, supaya kita dapat guna dengan elok. Kalau boleh bawah dia nak menerak, nak tengok lantai macam mana, bocok atau tak bocok, betapa keinginan kita begitu dahsyat kali. Begitu juga makanan lah. Kalau ikan sekok-sekok tu tak masak, kita mau tak? Tak mau. Tapi yang sudah disediakan dengan berbagai-bagai juadah, dan sudah tentu kita nak pilih makanan yang sedap, yang berzat, yang sesuai dengan selera kita. Tetapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi tahu dah satu per satu, kami akan bagi keberuntungan kepada kamu, iaitu syurga yang berbagai-bagai peringkat. Hanya orang bertakwa saja yang dapat memahami dan dapat mengetahui dengan hati nurani. Jadi kita nak pilih yang mana? Di dunia pun kita nak pilih yang terbaik. Di akhirat takkan kita kata tak apa, ini penyakit orang Melayu, tak apalah, tang mana pun tak apa. Tapi cuba orang bagi duit BRIM, surat BRIM sampai, cuba kita tak ambil, tak apalah, bohong lah. Surat BRIM sampai rumah kita kan, tetamak tak ambil tak apa kot. Tak apa dah lah, tarak dia kata tak apa, mesti dia pergi. Tuan-tuan tak payah, cuba kita pergi tengok di tempat pemberian duit BRIM, hak duduk atas kursi roda pun dia pergi, usung pun dia pergi juga kerana nak ambil duit. Di masjid surau ada tak? Ada orang usung mai? Melainkan bila mati baru orang usung mai. Ada orang main kursi roda? Tak ada. Tapi kerana nak ambil duit, bagi laluan kat makcik ni, Tok Wan ni bagi laluan, semua orang buka berelak. Hak belakang tu kata ambo mak tua-tua mari lagi tu, kita diri 3 jam dah bagi laluan kat depa. Kalau orang nak main mayang pun orang akan tolong, tapi tak mau main. Macam mana kita kata nak takwa pada Allah? Dia boleh jawab, aku tak larat nak pergi macam mana, hampa tak apalah. Yang duit BRIM boleh pi, orang kata kena pi juga macam mana pun. Tu kah? Boleh pakai kain gulung sak betih tak apa, selempang kasut pakai belah lain dengan belah lain, janji boleh duit. Ada juga. Tapi surau ada main tu, masjid ada main tu, tak ada
Bila sembang boleh dia kata gitu, ambo aku pun seronok nak pergi kak, tapi tak boleh pergi. Bila pakcik pi, aku tak nak pi, tak nak pi daripada dulu. Patutlah. Lainlah kalau dia pi daripada dulu, tuan-tuan mai sakit dia tak boleh pi, tak apa juga. Ni daripada dulu tak nak pi. Waktu sihat pun tak mai, waktu tak sihat lagi lah. Tu yang kata Allah Ta'ala sediakan kediaman yang istimewa, yang cukup hebat bagi hamba-hamba dia yang berusaha memelihara diri daripada kejahatan, benda tak elok. Ni macam mai tani lah tuan-tuan. Saya pun faham, sangat faham. Kalau saya berada di tempat tuan-tuan, saya pun gelisah duk. Kalau kata duk ada kerusi sandak tu, syok kan. Semua orang satu duk atas kerusi sandak kan. Oh, ustaz cerita apa kita lena. Saya pun mau. Tapi duk macam ni, tuan-tuan pun gelisah juga. Tak nak kena rurah kot nurah. Tapi nak buat macam mana? Allah Ta'ala suruh mai dengar ya. Mai dengar, mai ambil faham, kemudian laksanakan supaya kita selamat. Bayangkanlah kerja yang mudah, Allah Ta'ala bagi ganjaran cukup hebat. Masya Allah. Bermula daripada 10 darjat. Orang buat baik bukan dikira daripada 1 markah, 10 markah mula. 10 dah ada free. Kita ada bagi markah? Tak ada. Di dunia tak ada markah macam tu. Semua kena duit. Kereta pusing tayar ya, duit. Tak ada kata pusing tayar duit masuk tak, duit keluar semua. Tapi di akhirat, untuk akhirat, hanya sekejap saja kita main. 2 jam ataupun sejam. Sementara nak tunggu isyak ataupun lebih sikit, itu pun pakat tak mau main. Nak buat macam mana? Benda tidak boleh dipaksa, tetapi benda cukup mudah untuk dilakukan. Mai duk saja. Yalah duit saja tak dapat duit. Ya tak dapat duit, tapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, cukup besar. Yang di akhirat nanti kita menyesal ni tak ada cerita. Bayangkanlah kalau mai lena pun dapat pahala. Lena. Bukan kata mai dengar, mai lena pun dapat pahala. Sebab tu Allah Ta'ala dia ciptakan malaikat-malaikat, ada yang tugas dia untuk meronda saja. Ronda di atas muka bumi ni melihat siapa yang berada dalam majlis taman-taman syurga, majlis-majlis taklim. Dia akan balik beritahu kepada Allah, di tempat ni ada orang yang mai majlis taklim sekian-sekian nama. Tapi ya Allah, ada juga yang lena ke apa, tak apa, masukkan mereka dalam nama orang-orang yang mengingatiku. Ini satu tugas kita, ingat pada Allah. Mengaji pun ingat pada Allah. Tugas dia tu kena faham. Saya pun faham juga sebab duduk depan, boleh dah sembang sorang-sorang, tuan-tuan tak jawab apa. Tuan-tuan kena sabar lah Zat. Kalau mengantuk pun silakanlah lena. Jangan, tak ada masalah apa. Kalau di sekolah kena sepak, kalau surau tak kena sepak. Di sekolah kita try tidur, cikgu luku kepala jegir mata tu, keluar je mata. Di surau tak apa, lena lah. Jangan takut, jangan bimbang. Cuma orang tak gerak je kot. Tidur ni bagi subuh tu lah kan. Baik tuan-tuan, firman-Nya lagi kita bacakan tadi, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan, yakni orang-orang yang bertakwa, ke tempat keberuntungan, yakni diberikan syurga. Dulu di dunia, dia tak mau. Orang ajak pergi kelab malam, dia tak mau. Orang ajak mekok, dia tak mau. Orang ajak mi pakau judi ke apa, dia tak mau. Esok dia akhirat, dia akan mendapat ganjaran. Senang yang tugas dia menolak kejahatan. Mereka tiada disinggung oleh keburukan, dan mereka tiada berduka cita. Duduk dalam syurga ni tak ada sekelumit duka cita pun. Semua sonok, gembira, ni tak ada cerita dah. Dahaga? Tak dahaga. Cuma minuman-minuman yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga itu adalah untuk bersedap-sedapan, untuk berlazat-lazatan saja. Orang masuk syurga ni, dia dah diberi minum daripada telaga Al-Kautsar, telaga Nabi. Telaga Nabi SAW, nama dia telaga Al-Kautsar. Siapa yang minum, dia kata Nabi, takkan dahaga selama-lamanya. Walaupun dalam syurga tak dahaga. Cuma ayat dalam syurga tu, kita saja-saja nak try test, berseronok-seronokkan, bersedap-sedapan. Tapi bukan dahaga, hanya untuk berlazat-lazatan. Baik, di antaranya lagi kata pengarang, terpelihara dari tekanan hidup. Rezeki sentiasa datang berlimpah ruah tanpa diduga.
sentiasa hidup berlapang dada dan mendapat ganjaran yang besar pula. Baik, orang yang berada dalam tekanan hidup ni orang apa tuan? Dia mengejar impian. Dia mengejar impian nak membina sebuah rumah banglo contoh, dan di dalamnya diisi dengan perkakah-perkakah yang mewah, dan di dalamnya juga diisi dengan kemewahan, dan di luar garah rumah dia diisi dengan kereta-kereta yang mewah. Itu impian, siapa pun nak macam tu. Tetapi apabila tidak dapat, dia bekerja bertungkus lumus. Bila bekerja bertungkus lumus, bila pulang ke rumah, ada sesuatu yang tidak kena dengan gaya dia. Rumah berselerak, dia akan stres. Ambo, aku pergi kerja ni, ku apa nak buat siapa apa dia mau balik selerak, aku letih, tahu tak? Tu stres nama dia. Tapi orang bertakwa dia takkan macam tu. Spare masa untuk beribadat kepada Allah. Macam kita lah. Mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang bertakwa. Ada kesempatan ni. Jangan cari masa, jangan cari pada orang yang tidak ada kesempatan untuk beribadah pada Allah. Bayangkan surau tak sempat hadir, masjid tak sempat hadir, rugi tak? Rugi sangat. Bayangkanlah tuan-tuan. Kita nak buat kerja untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita. Makna dia kita hadir ke rumah Allah, kita beribadat, kita datang kuliah, kita mengaji untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Maka sangat rugi orang yang bekerja 24 jam mencari keberuntungan dunia yang hanya sementara waktu. Sama juga nilai macam orang susah. Orang susah boleh makan nasi 3 pinggan, orang kaya belum tentu boleh makan 3 pinggan kerana stres. Bila stres, pergi jumpa kaunselor. Kaunselor kata jangan makan ni. Oh, lagi stres. Orang miskin tak apa, ibadat cukup, makan darah nasi 3 pinggan cukup semua. Hutang pun tak ada, tidur awal, esok bangkit awal, pergi subuh, jamaah, kerja harian yang mudah dilakukan. Tapi orang yang sibuk, dia tidak ada kesempatan untuk Allah. Hanya untuk seketika untuk Allah. Yang lain diuruskan untuk dunia. Sembahyang pun memang sembahyang Fatihah semata-mata. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pun satu nafas Fatihah. Waladdallin. Allahu Akbar. Sedangkan sembahyang yang sempurna dia kena bubuh dengan surah. Tak kira lah surah panjang pendek, sempurnakan untuk Allah. Maka akhirnya orang ini akan menghadapi stres. Ada seorang ahli kaji ilmu jiwa. Dia kata manusia tidak akan sakit jiwa sekiranya dia berpegang teguh pada agama. Dia tak akan sakit jiwanya, pegang teguh pada agama. Biar kebaikan, bala apa pun yang datang kepadanya, ini datang daripada Allah. Allah Ta'ala nak menegur kita, Allah Ta'ala nak menasihati kita. Contoh macam kenaikan harga minyak, Allah Ta'ala nak mendidik kita. Bayangkanlah tuan-tuan, kita sebuah negara pengeluar minyak. Kenapa minyak dinaikkan harganya? Sebuah negara pengeluar minyak. Ada setengah ulama dia berkata, kalau kamu melihat orang Islam miskin di negaranya, berarti ada pemimpin yang merompak harta. Berarti ada pemimpin yang merompak harta rakyat. Kerana di negara Islam lah Allah Ta'ala bagi sumber yang bermacam-macam. Brunei, negara Islam kan, Allah Ta'ala bagi minyak. Malaysia, negara Islam kan, Allah Ta'ala bagi minyak. Brunei, Arab Saudi, negara Islam kan, Allah Ta'ala bagi minyak. Hebat dah, hebat. Berjuta-juta tong. Tapi apakan daya tuan-tuan, Allah Ta'ala menegur kita melalui berbagai-bagai kaedah. Ada orang yang sabar, maka sabarlah ia. Kalau tak sabar, jadi tak eloklah ia. Jadi kita pun kena sabar lah. Takat mana yang boleh sabar, kita sabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak? Kalau buah minyak banyak, pahala banyak sikit. Faham yang tu lah. Kalau buah minyak RM40 belum tentu penuh. Memang tak penuh lah. Meter pun duk tergegeh-gegeh nenek pun. Mereka kata minyak turun, memang minyak turun pun. Masa macam tak sepak masa dah tonyuh buah dalam tangki minyak, minyak turun lah. Oh macam tu kan. Yang naik harga, oh patutlah aku sepaknya. Nah, dia buat lawak boleh. Lepas tu dia kata hak berim pun pakat dapat semua juga. Kawan saya hantar WhatsApp, hantar boleh dapat belakang.
bawa apa surat original, hak mana kerja swasta pun dapat, hak tak swasta. Dia kata apa? Bawa 80 tudung tin Coca-Cola. Sepak nanya, kita pun baca elok, baca ingatkan kita dapat, rupanya dia suruh bawa 80 penutup tin Coca-Cola. Elok, sebab nama dia pun Elang Cola. Sungguh. Dia dan lagi buat. Tapi apapun, kita nak terpelihara dari tekanan hidup. Memang kita penuh dengan tekanan hidup. Mengaji kena duit. Semua mengaji kena duit, tuan-tuan. Bukan kata tu saja, road tax, lesen, tol, semua duit. Elektrik, air, semua tu duit. Kalau kumpul-kumpul semua bil-bil tu, tak tahu dah. Kita nak makan tak banyak. Beras kalau 10 kilo, minggu 2 pun boleh lajak pergi. Kan makan banyak mana? Bil-bil, segala bil macam-macam. Kereta, motor, road tax, api, ayam, anak minta duit yang ni, minta duit yang ni, semua duit. Tekanan tak? Tekanan. Tetapi khusus bagi orang-orang takwa, terhindar daripada tekanan hidup. Apa jua musibah yang mai, redha, sabar, redha, sabar, Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Kemudian diberikan rezeki, sentiasa datang berlimpah ruah tanpa diduga. Tuan-tuan pernah lah hadapi macam ni? Rezeki, tak kira lah rezeki apa pun, duit, makanan, rezeki tu. Siapa bagi? Jiran bagi rezeki. Kita kena tahu benda tu kan. Baik, kemudian apa lagi sebut? Sentiasa hidup berlapang dada dan mendapat ganjaran yang besar pula. Berlapang dada makna dia apa? Segala nasihat kita boleh terima. Bukalah pintu dada seluas-luasnya. Kita orang mengaji kena buka pintu dada kita seluas-luas. Apa yang kena mata hidung kita, kena redha. Oh betul, lama ni aku buat tak kena, aku akan buat. Aku akan buat perubahan dalam jiwa aku. Orang yang tak lapang dada ni bahaya. Kadang-kadang dia luahkan dalam Facebook, berlambak duk like dia. Orang tak tahu masalah dia, dia cerita dalam macam-macam. Oh, rupanya dia dapat sokongan daripada ramai orang. Apa yang terbuku di dada dia. Itu peranan Facebook. Dia nak pergi jahanam kita. Jadi ramailah tengok-tengok, oh 100 orang like dia. Hak komen, oh 200 orang komen. Semua sokong dia. Padahal orang tak tahu masalah sebenar. Dia piluahkan dalam Facebook. Biasanya apa dia? Orang perempuan. Orang lelaki dah, dia rembah perempuan depan tu lah. Kita orang jantan ni, apa yang tak kena kita rembah dalam tu, orang perempuan ni dah. Kalau bukan duduk sembang, teriak. Orang perempuan, sama-sama perempuan tu. Kadang bak tudung berkelahi. Awak cakap, dia kata tudung aku beli murah, aku beli mahal tu. Lepas tu keli tu. Riau bak tudung. Nak payah apa? Pakai tudung lauk pun tak apa pakai. Ni bak tudung sama beli macam di pasar Kemboja. Padahal dia beli di butik tu RM150. Dia kata ni sama macam aku tengok pasar Kemboja apa, RM15 ni. Hei, ni mahal ni. Alah, kawan tu kata murah ni. Lah kali teriak sembang bak tudung. Keram kita. Tu masalah dia. Diluahkan dalam Facebook. Ramai orang sokong dia, sokong. Ini masalah. Kita nak buang daripada benda-benda yang tidak baik dengan rasa berlapang dada. Lapang dada makna dia, terimalah apa jua nasihat, apa jua yang berkaitan orang nak tegur kita, baik dari segi bala, baik dari segi apa pun, kita buka seluas-luasnya kerana tanda redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia disebut lagi, dan mendapat ganjaran yang besar pula. Yang nak bagi ganjaran adalah di sisi Allah, bukan Nabi, bukan makhluk yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga yang akan memberikan ganjaran yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ikut bab-bab yang berkaitan dengan takwa ini, banyak kelebihan-kelebihannya. Hanya orang itu sendiri yang dapat menjalani kehidupan yang sebaik-baik mungkin, yang akan mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak kaya, walaupun tak senang, tetapi kehidupan dia menjadi bahagia
dengan anak isteri dia. Orang lain tak dapat merasai melainkan orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Taala lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya, niscaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar dari kesulitan, dan dia, yakni Allah, akan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tiada diduga. Ni ayat 1000 dinar ni belambak orang buat di rumah. Frame saja 400. Ada lampu, kemudian ada macam dia punya background dia macam ayat terjun. Ya, cantik yang tu lah, bukan cantik wa may yattaqillah tu, ayat 1000 dinar tu. Dia tengok frame cantik beli berapa 400. Okey, jadi 400 tempek di rumah dia. Siap buh karan bah, tekan-tekan menyala belah malam. Baca haram tak pun. Apatah lagi nak beramal, susahlah. Setengah orang tempek di kedai. Ayat 1000 dinar, pemurah rezeki. Tuan tu pun tak ada nak baca. Yang tengah lu tempek pun gambar apa Sultan Kedah tu. Ada pakai tengkolok dia kan. Pernah jumpa? Ada kedai-kedai makan Melayu kita ni, dia buat gambar Sultan Kedah dulu yang pakai mahkota ada bunga bulu cendrawasih. Pasal tak? Rupa-rupanya tu pelaris. Syirik tak? Syirik. Kau ikut buah apa gambar Sultan tu tuang moga. Kan? Rupanya bila kita rujuk tanya kat kaum siapa, rupanya ada bunga burung cendrawasih di tengkolok dia, buat pelaris. Tak gila kan nama dia? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki Allah Taala yang tentukan. Jangan buat kerja setan, jangan buat kerja maksiat. Nak bagi elok, bagi laku, masak bagi elok, layanan sempurna, insya-Allah orang akan mai, orang akan buat mulut kata. Tapi layanan orang tarik, masak tak sedap, orang tak kebuluk mai dah. Dia duk jek diri dia, sedap ni mai makan. Haram tak sedap pun tak pi lah. Tapi masak sedap, goreng saja pun meleleh yak liok dah. Bau tumis meleleh yak liok dah. Apatah lagi masak. Orang akan mai. Tu ada satu kisah tuan-tuan, bab nega. Anak-anak dia semua bagus, tertib, kerja apa hebat, berjaya tuan. Bila orang rujuk balik apa pasal jadi macam tu, dia peniaga runcit yang sederhana. Rupa-rupanya setiap kali timbangan dia melebihkan timbangan. Kenapa dia kata aku syukur pada Allah, Allah Ta'ala bagi hidup macam ni. Orang nak main beli contoh macam gula sekilo, dia bagi lebih sikit timbang, harga tetap sekilo. Kenapa? Mungkin di sesama manusia, bila dia abang ni aku bagi lebih sikit, oh terima kasih, sekadar terima kasih. Tetapi di sisi Allah, nilai sangat besar bagi orang-orang yang memberikan kebaikan kepada orang. Akhirnya Allah Ta'ala bagi apa? Hidup sejahtera, hidup bahagia, anak-anak berjaya tertib tuan-tuan. Kalau takat anak-anak berjaya, berlambak orang berjaya anak-anak dia. Tapi perangai macam ngapoi. Belagak turun kereta BMW C jalan. Mak makan dah mak? Makan apa mak? Alah, goreng pisang mak? Cik baru kena pizza tadi. Sombong tak? Sombong. Tapi orang yang berjaya, yang beradab, berakhlak, turun kereta mewah macam mana pun tertib, tidak riak kepada Allah, hormat kepada orang. Beza tak? Beza. Itu yang kita kena faham tu. Jadi nak jadi orang takwa bukannya susah, tetapi bukan nak kata senang pun bukan senang. Apa-apa pun kena berusaha, kena yakin kita nak menjadi orang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dunia kita boleh duduk rasa macam ni, tapi di akhirat azab yang tidak tertanggung. Bayangkanlah tuan-tuan, kita duduk dalam surau ni, azab baru sedikit. Bila lah ustaz ni nak monti, aku kalih kuno kalih kok ni, dia tak fikir lagi tak nak monti. Baru sikit rasa azab. Aku dah lenguh ni, tukar kok ni pun tak monti lagi, aku pun lenguh. Tapi di akhirat azab yang tidak tertanggung. Maka sebab tu nak buat takwa pun susah juga. Susah juga nak kena main duduk cakur sengak tu. Susah juga. Tapi dalam susah pun ada senang dia. No, ada senang dia. Insya-Allah kita mudah-mudahan Allah Taala tetap pelihara kita menjadi orang takwa insya-Allah.
Baik tuan-tuan, berkenaan dengan ayat yang dikutip di pengarang ini begitu banyak dan sudah tentu mustahil untuk kita bahaskan pada malam ini. InsyaAllah ada 2 muka lagi tentang perihal taqwa. InsyaAllah kita sambung pada hari akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.